Subhanahu wa ta'ala Syahrul Ramadan alladhi unzila bihi al-Qur'an hudan linnati wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Kita sudah berada pada penghujung Ramadan, mudah-mudahan sempat sampai selesai Ramadan, dan kita berharap moga Ramadan yang mendatang terus kita diberi kesempatan untuk menjadi tetamunya. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud bulan Ramadan ialah bulan yang diturunkan Al-Quran. Sebab itulah kita baca bulan Ramadan, baca Quran tak sama dengan bulan lain. Dari segi praktikalnya, dari segi apa yang kita rasanya, dari segi rohaninya lain. Kerana Syahrul Ramadan ialah bulan yang unzila fihi al-Quran, bulan yang turun Quran. Kerana itu kita baca bulan ni, kita baca banyak, tak rasa letih macam bulan lain. Bulan lain kita baca 2-3 muka, dia rasa macam lengah. Tambah 2 muka lagi jenera. Nah, bulan ni kalau orang tu tak balik di rumah tu, tak habis pukul 12 tu, tak habis lagi maknanya apa benda ni tadarus, kita tak balik lagi boleh pergi, tak ada masalah. Nah, rasa ringan. Kenapa? Kerana bulan ni bulan yang sinonim dengan Quran. Bulan ni bulan turun Quran. Quran ni hudan linnas. Dialah lapu bagi manusia. Kalau motosikal, kalau kereta, lapu duduk depan. Mana-mana hak balik malam, dia buka lampu sampai rumah. Duduk mari surah Masjid Bukit Bayung ni ada kurang, nak balik mana? Nak balik apa ni Ngada Baru. Berapa selesai tarawih? Selesai pukul 10. Buka lampu. Buka lampu dia akan sampai Ngada Baru. Kalau tidak buka lampu tu, sampai atas lagi hospital. Itulah Al-Quran, lapu bagi kita. Mana-mana orang kalau malam buka lapu lah ke. Dan lapu tu kalau orang yang cerdik, dia buat depan. Mak repik ke, ayah haji ke, pulih ke naik motor, lapu depan. Kalau lapu tu besar, cerah, tapi buah di belakang, suluh tak belakang, jalan tak ke depan. Tidak ada kita jaminan melainkan masuk 7 lokang, 7 parit, 7 gaung belakang. Karena tu dia kata Quran ini hudan linnas. Hudan ni tunjuk, nutah no hak betul. Lalu kok ni. Hudan hidayah. Kita ambil lampu becek, kita nak tengok pasal bunyi perah tak kok luar. Tengok gitu dah apa pula? Ambil lah tu musang. Yang tunjuk dia musang, ni lampu tu. Sahih musang. Maka yang tunjuk kita jalan benar hudan linnas Quran hak turun bulan ni. Maka hadis yang lain kata man ja'alal Qur'ana amamahu sadahu ilal jannah. Barang siapa letak Quran sebagai lapu di depannya, maka Quran itu akan pimpin dia masuk dalam syurga. Wa man ja'ala wara'a dhahri saqahu ilan nar, na'udzubillah. Siapa yang letak lapu Quran tu nyebuh belakang dalam hidup dia, tak jadikan panduan Quran. Quran kata haram, ramah juga. Maknanya Quran buh belakang. Walaupun dalam kereta je buh depan. Hak kira di akhirat bukan dalam kereta, dalam rumah, dalam kehidupan ni. Wa man ja'alahu wara'a dhahri. Siapa letak Quran buh belakang, saqahu ilan nar, ia akan diheret ke dalam api neraka. Maksudnya masuk lah. Bukan eret jadi macam ayat tengok neraka itu, bukan. Eret maknanya kena humbang dalam neraka. Allahu Rabbi. Jadi kalau kait dengan sekarang, kalau tengok dalam media sosial ini, orang cakap bulan puasa, maki ke orang, caruk ke orang, pelupoh hamu ke orang, seranah ke orang. Betul tak? Ini mereka-mereka ni semua tidak beriman. Nama orang beriman. Nama Abdullah, nama Abdul Rahman, contoh. Tapi mereka tidak beriman. Kalau beriman tak akan caruk. Kalau beriman tak akan maki hamu ke mufti ke apa. Betul tak? Jawab dia benda. Tak beriman.
Pasal apa jadi tak beriman? Mak ayah dia lah. Fa abawahu yuhawidani aw yasrani. Nabi kata, mak ayah lah yang galik cara benda lain. Sehingga tak ada nak tarbiyah anak, lalu anak-anak itu jadi terikut-ikut perangai kafir Kristian, perangai kafir Yahudi, perangai kafir Majusi. Betul tak? Tu obat dia nak tahu penyakit. Punca penyakit. Maka kalau Quran kata gua ni, suruh bercakap perkara yang baik. Kalau perkara benar pun bercakap perkara yang dengan cara yang betul. Dalam hadis lagi jelas, orang-orang yang jenis dalam internet jenis maki hamu korang ini, mereka tidak beriman. Nabi kata, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan percaya dengan hari kiamat, maka katalah perkara yang benar dan baik. Au liyasmut, atau diam saja. Kalau nak cakap hak udo-udo, jangan cakap. Nampak? Liyasmut, hendaklah kamu diam. Dalam hadis lain pula mari, man samata naja. Siapa yang diam pada ketika musim zaman fitnah, naja, dia menang. Nampak? Kita Allah tu nyak. Nabi kata dia, man samata naja. Siapa diam, selamat. Betul tak? Kita nak pakai ni. Biarlah selamat-selamat pun tak tahu. Kau marah, cocok syaitan nak menang kau, berlawan juga. Jadi jelas dalam hadis ini, siapa yang beriman, dia bercakap dia baik. Kalau bercakap carut, maki hamu apa semua, itu orang tidak beriman. Jelas. Siapa kata tak beriman apa-apa ni? Rasulullah kata. Jelas dah situ. Tak payah tafsir. Ada ulama tafsir, imannya rosak, imannya cedera, imannya tidak betul, imannya cacat. Tapi ada ulama kata dia tidak beriman. Kerana ada hadis yang mengatakan orang mencuri, masih dia curi itu, dia tidak beriman. Kalau dia beriman masa itu, dia tidak curi. Orang berzina, masih dia berzina itu, dia tidak beriman. Kalau dia beriman masa itu, dia tidak berzina. Jadi yang dalam internet itu duduk maki hamu korang, duduk kata ke ulama, kata ke macam-macam ikut tobik mulut, nak laki puang jatah betina. Mereka ini tidak beriman. Jelas ya. Siapa kata? Nabi kata. Kata gua ni Nabi, la yu'minu ahadukum. Nampak? Tidak beriman seorang kamu itu. Nampak? Dan hadis yang lain, man kana yu'minu billah. Siapa yang kalau dia beriman dengan Allah wal yaumil akhir, beriman dengan Allah, takut kepada Allah, beriman dengan hari kiamat, percaya bahawa kalau cakap lebih kotor-kotor kena azab dalam neraka, itu maksudnya. Falyakul khaira, berkatalah yang baik. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran dia tunjuk jalan betul kok ni. Kalau dalam bab hudud hak ni betul. Kalau dalam bab ni hak ni betul. Dalam bab jual beli hak ni betul. Hak ni salah. Jelas belaka Quran. Kita gomoh hak haram. Gomoh hak haram. Al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal Nabi kata jelas. Yang haram itu jelas. Nama wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan akan jual beli, mengharamkan akan riba. Jelas. Kita bahang kok haram. Kok haram semua. Kok rasuah apa semua. Kerana apa? Kerana dipanggil krisis keyakinan. Kita tahu Allah itu sifat 20. Dengan nafiah, qalbiyah, salbiyah, reti belaka dah. Tapi kita tidak beramal dengan sifat 20. Kita yakinlah Tuhan itu bersifat dengan kudrat. Kita yakin Tuhan bersifat dengan basar. Tapi kita tidak amalkan sifat basar Allah dalam kehidupan. Bila kita bergerak, ada di pejabat, ada di mana, ada di tempat jual beli, sifat basar Allah melihat itu tak ada dalam diri kita, maka kita tipu orang dalam jual beli, tipu orang dalam berniaga dan sebagainya. Kita bercakap dengan caruk dan apalah.
Faman syahida minkum syahra falyasum. Orang yang nampak anak bulan maka berpuasalah. Maksudnya kita ni ada ibadah tak boleh ikut suka hati kita. Ditentukan oleh Allah. Faham? Kalau semayang disuruh kita tengok matahari. Orang tengok bulan. Bulan gambar. Mai mak. Punah ranoh. Tengok matahari. Terbit je fajar sadiq subuh. Bang, biar ada masuk di kalender 2 minit ke apa? Nampak fajar sadiq ni. Nampak? Alik matahari naik. Kita fajar sadiq matahari dah reti. Contoh kata fajar sadiq. Kemudian habis waktu subuh ni matahari lepas keluar daripada bulatan kaki langit. Pergi patah turut kalibar lah nampak bulatan sikit. Habis subuh. Syuruk dia panggil. Arab panggil syuruk. Tubik. Terengganu tubik. Nampak? KL terbit. Terengganu tubik. Kalau berang tubai. Tu syuruk. Faham tak? Tu habis. Waktu subuh tak? Tengok matahari. Yang tengok bulan. Matahari betul-betul atas kepala, lepas tu jatuh pula sikit. Zawal. Zawal tu bahasa Arab. Maknanya jatuh atau condong. Zuhur. Bayang daripada matahari tu, kalau tiang sekaki, bayang sekaki suku. Atau sekaki lebih sikit. Kan guna matahari. Habis bulatan masuk. Orang putih panggil sunset. Bulatan sikit, bulat copeng tu. Masuk dalam langit. Dalam kaki langit. Nampak? Arab panggil wurubun. Tegelang, bubuh huruf mim, maf'ilun, maghribun, tepat tegelang atau waktu tegelang. Nampak? Matahari. Puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang tengok anak bulan atau kita duduk di negeri Malaysia yang orang lain nampak anak bulan, isytihar oleh mufti qadi apa semua, maka ikutlah. Atas seorang tengok sudah memadai, berpuasa esok hari. Kan mudah nak raya. Semua ni guna bulan, guna matahari, semua itu milik Allah. Kita tak berasa tengok bulan itu milik Allah. Bila tengok matahari tentang waktu sembahyang tak berasa pun kehebatan Allah memiliki matahari. Kita boleh bertukar lampu signal pesen baru di motosikal, suka sangat. Lagi. Allah tu ada matahari, hak dia. Tak ada milik Amerika, Cina apa semua, hak dia. Kita tak berasa kebesaran. Pasal kita apa? Kita makngar. Lala. Allah buat macam-macam ni. Dia nak suruh kita suhur nak suruh kita tengok suhur. Ini Allah, hebatmu ya Allah. Hebatmu ya Allah. Nak suruh kita kata gitu. Kita tak tengok. Tuhan suruh tengok matahari, dah tengok. Suruh tengok unta, dah tengok. Suruh tengok langit, dah tengok. Tengok muka bini, pagi pakotang. Jadi walaupun dalam ibadah mana pun tak boleh buat sendiri, semuanya dengan ketetapan Allah dan yang menjadi bantuan atas kita beribadah. Kita tak larat, perlukan bantuan. Kalau puasa bantuannya bulan. Kalau semayang bantuannya matahari. Perlukan bantuan makhluk Allah. Itu rahsia-rahsia ayat dia panggil. Rahsia ayat-ayat Quran. Kita perlukan bantuan. Dan yang kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maksudnya minta pertolongan yang hakiki. Yang aku minta dengan orang lain, aku minta juga. Tapi minta dengan mu, minta hakiki. Yang mu je boleh tolong atas pertolongan orang lain, semuanya pertolongan. Itu maksudnya. Yang Nabi kata izasta'anta fasta'in billah. Kalau nak minta tolong dengan Allah. Bukan makna dari minta tolong saing-saing. Makna minta tolong dengan saing boleh, tapi dalam tu ada minta tolong dengan Allah dulu. Kalau tak bagi matahari, rohok lah. Tengok orang duduk di Norway 22 jam puasa. Jelek, lidah duduk kat dada, jelek. Dahaga 22 jam, 23 jam. Dah siang matahari duk main kopiga tu mau. Duk jatuh kot. Aku main kopiga mau. Pukul 2 kopiga, pukul 3 kopiga. Dah bila nak telang? Pukul apa? 12 tengah malam su, hilang sikit. 3 suku tu baik pula.
Subuh lah pula. Itu semua mainan makhluk Allah. Supaya kita membesarkan Allah. Sakit, musafir, tak apa, tak berpuasa. Walaupun mu naik jet peribadi, jet mewah. Ada kata kalau ni kita ni mewah dah, musafir tak boleh buka haram. Tak tu. Berbuka ketika musafir itu rukhsah. Perjalananmu berat, yang mana dulu jalan kaki tengah panas atas bara sekalipun, atau ni duduk dalam ikon, naik Myvi, naik Honda Accord, kan dalam ikon. Nak pergi Kuala Lumpur, naik kereta Honda. Kan ikon, sejuk tak? Mewah tak? Mewah lah. Kodoh-kodoh Honda. Faham? Boleh buka dah musafir. Syarat perjalanan kamu 2 marhalah. Destinasi 90 km ke atas atau 85 km. Tapi mana yang lebih baik? Lebih baik kalau kita tidak ada beban, berpuasa. Wa ang tasumu khairan lakum, kalau kamu puasa lebih baik. Ayat yang sebelum. Tapi ingat, kalau kita tinggal kerana sakit, kalau kita tinggal kerana musafir, kena qada. Semua ni apa ni? Allah wajibkan puasa, Allah wajibkan sembahyang, Allah wajibkan tutup aurat, Allah wajibkan hukum hudud, Allah wajibkan hukum qisas, takdir dan sebagainya. Allah wajibkan pergi ke Mekah, melatak dan sebagainya. Nak suruh kita jadi mudah, tak mau jadi payah. Yuridullahu bikumul yusra. Semua ni hak seorang petah benda mudah, tak mau jadi payah. Faham? Suruh ngaji ilmu fardu ain je. Ilmu tauhid biar kenal Tuhan. Ilmu fiqh biar tahu sah batal ibadat. Ilmu sufi, ilmu tasawuf, hak qada boleh bersih hati daripada perangai kotor. Tu 3. Ilmu lain berpuluh-puluh lagi, dak wajib belajar. Ringan ke berat? Ringan. Tu pun dak ngaji kat pada ain. Dak ngaji kat pada ain. Orang kata sifat Tuhan, sifat apa? Sifat talbiah bang, sifat mutamakninah. Amak kat 70 tu. Sifat apa sifat Tuhan mutamakninah? Itu orang tanya hukum mutamakninah. Dia kata mutamakninah ni lama mana kena buat masa rokok? Kenapa? Mutamakninah. Tu tak je dengar mutamakninah. Dah tu orang tua pasal dak cakna ni. Dak cakna. Kalau suruh baca ismang jatuh atas riba gigi. Kerana apa? 3 saja sikatnya. Ilmu tauhid wajib belajar. Ilmu fiqh sah batas sembahyang puasa haji wajib belajar. Kena ngaji siapa alim. Hak tu. Kemudian ilmu akhlak atau ilmu sufi, ilmu tasawuf, sikit je. Sifat-sifat yang kotor, sifat keji, sifat riak, takabur dan sebagainya, buang sifat tu. Kejap je. Tak belajar juga. Apa kata kalau Allah wajibkan ilmu lain, ilmu tafsir, ilmu qawaid, ilmu surufi, ilmu qawafi, ilmu mantuk, ilmu aruf. Tak gebah kita. Dalam gitu dak mari dengar juga. Nak pergi dengar dah malam ni semangat dah nak pergi dengar, tapi bila nak start motor dengar tek 2 titik air jatuh atas zinc, dak jadi pergi. Apa? Hujan. Siap dah, buah kain ridak dah atas kepala bau. Tek. Hujan. Nak hujan dak jadi kita dengar. Dak jadi dengar. Pasal tu Tuhan dak bagi kita alim. Betul tak? Kerana layanan kita dengan ilmu Allah, kita letak low kelas. Bila kita letak high kelas, Allah beri kita high. Kita letak low kelas, Allah beri kita low. Kita anggap tak ada harga, maka kita jadi hidup priceless. Orang betul kata, tak ada harga diri. Ustaz awang di Amang, orang pada meeting. Orang di Amang, buka pondok Batu 22. Betul tak? Tahun 90-an itu dia ngaji lagi Pasir Cumbuh. Pasir Cumbuh ngaji kita pergi dengan dekat buruk. Habis 2 kali 2 kitab habis dobek balik mula Terengganu. 160 kilo lagi, 320 lagi balik. Mutu buruk. Nadah kitab 320 kilo. Kita orang ngajar waktu 10, dia duduk waktu 11. Oh jauh. Ingat waktu 11. Itu jahil siapa ke? Siapa ke habis umur? Betul tak? Allah beri ni, orang hebat-hebat banyak ilmu, orang yang letak harga tinggi dan dia mujahadah. Jadi tok guru kan? Betul tak? Nak ngajar pondok Lubuk Tapah. 17 tahun duduk di pondok je.
Dari muda pak tu bawa balik. Jadi tok guru. Kita 3 bulan tengok. Masih macam Imam Syafi'i rasa. Lebih kurang gitu lah. Tu yang habis mufti jember lah rembak lah ke. Habis tok guru, tok wali habis. Bisa dia lagi ayat. Ini masalah kita. Allah tak mau jadi payah. Agama tidak payah. Salli qa'imah fa illam yastati' fa qa'idah. Semayang diri, darat nak diri duduk. Darat nak diri, darat nak duduk. Wa ala junubikum. Duduk tetap. Nampak? Ingat. Puasa 12 bulan Tuhan ada. Bulan putih 12, bulan Islam pun 12. Sebulan puasa, bukan 11 bulan. Ayyaman ma'dudah. Hari-hari yang sedikit yang dibilang, iaitu 30 hari Ramadan, kadang-kadang 29. Sikit. Sebulan je Tuhan wajibkan puasa, ringan lah tu. Yuridullah bikumul yusra. Kenapa? Allah tak mahu kita payah. Allah nak mudah. Inna dina yusra. Agama itu mudah. Sebulan je puasa. Dah sebulan, siang saja je puasa. Malam boleh makan tak? Kulu wasyurubu hatta sampai naik matahari. Nampak? Makan minum sampai naik matahari. Sampai terbit fajar. Allah nak jadi mudah. Maka walitukmilul iddah, sempurnakanlah bilangan-bilangan puasa kamu. Sama ada kamu puasa tunai atau puasa qada, masuk ayat ni. Kita puasa tunai, tak ada masalah, tak ada uzur, tak ada sakit. Orang puasa 30 lama munduk negeri 30. Mungkin duduk negara yang 29 je puasa, sempurnakan 29 kamu. Dan kalau kamu tak habis puasa, kamu kena qada, sempurnakan bilangan qada. Walitukabbirullaha ala ma hadakum, kemudian adalah kamu bertakbir membesarkan Allah. Allah yang beri hidayah kepada kita, bukan mak kita, bukan ayah kita, bukan tok kita. Bukan kementerian ni yang beri hidayah kepada kita. Allah. Walitukabbirullah, adalah kamu bertakbir membesarkan Allah. Bila? Waktu-waktu yang afdal takbir. Kalau raya puasa bermula dengan malam hari raya. Nampak? Takbir mutlak. Bila last sekali? Sampai ke orang start semayang raya. Esok raya ni maghrib. Orang bang, Allahu Akbar. Situ masuk waktu sunat bertakbir. Lepas semayang garib, rumah, sejik, sungai, boleh bertakbir ramai-ramai. Nampak? Nak buat lepas semayang boleh. Jalan dalam lepas semayang, nak balik nak pergi ambil tupak kejap. Esok nak raya. Takbir tamu tu. Dia atas tupak pergi mayang Isya, takbir pula surah. Tadi sejik. Lepas turun surah takbir, kena pergi ambil sate pula. Orang puang ni macam-macam. Laki jadi supir malam raya. Jadi driver. Kena pergi ambil pula sate ni marang. Bukit Ku. Takbir situ. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham lagi? Walitukabbirullah. Allah suruh kan? Kita takbir tak? 40 kali raya dah. Tak takbir. Umat menapa gini? Jangan nak banding piah kita mana comel dengan piah zaman sahabat. Comel piah kita tu tak? Nak banding dengan baju-baju kita, dengan jubah kita, dengan kapek kita, dengan sejadah kita, mana hebat dengan minyak wangi kita. Hebatlah kita tu tak? Takbir pun. Suruh takbir, tak takbir, suruh sujud syukur, tak sujud syukur. Kata kalau boleh bini sujud syukur dah. 4 ekor dah bini. Tak sujud pun sekali. Faham nak buat guan ni. Bengong punya orang dah. Sujud rahmat nikmat daripada Allah. Boleh anak pula tak sujud juga kan. Sujud syukur ni nikmat yang besar. Nikmat kecil bidah sujud syukur. Nikmat kecil mana boleh makan si lemak sujud syukur. Pasal lemak boleh kopi pula sujud syukur. Itu nikmat kecil orang tak sujud syukur. Bidah. Nikmat yang besar yang bukan kekal. Yang bukan kekal ni dia datang bersilih, bertukar-tukar.
boleh beli bersikap. Hari itu jalan kaki, sujud syukur. Contoh. Dah kita nak masuk kubur mula dah sujud syukur lagi. Sujud sahwi lah. Pasal nak kita pun Tok Imam sujud. Jadi nikah, dia dengar ustaz suruh sujud syukur, dia nikah, dia sujud 2 kali. Mu sujud dia ni. Sujud syukur kahwin. Dah mu baca benda. Subhanallah la yana wa la yashu. Molek dah. Molek ngetuk tua dekat suruh. Nampak? Karena Allah liman hadakum, Allah beri kita hidayah. Apa kata kalau sekarang ini kita Yahudi? Apa kata kalau sekarang kita sedang sembah berhala? Apa kata kalau kita dilahirkan ibu bapa yang sembah matahari? Betul tak? Bukan siapa kena kata sejuta kali dah. Gi siapa surah tengok ada takbir. Lari malah takbir. Malah. Lari. Hak duduk dalam sejid dah. Allah mat. Dak takbir. Gila gang. Awak pula. Buat apa? Dak reti. Betul tak? Habis kau batu 10 kan? Orang tu. Aduh lah. Dak reti takbir. Sebab apa pakai? Apa gelaran dia dak reti takbir. Nak orang ni. Kalau orang laki-laki dak reti takbir raya, jangan nikah dengan dia. Makna benda hak kopeh dia dak reti, mana hak berat kau dak reti. Macam mana nak jadi nakoda? Kan pilot kan? Betul tak? Dah tangga kata terbang tak tahu masuk mana pilot masuk ke barang. Nyuruh masuk ke tempat kargo. Kata berat pilot ni. Dah tak tahu soal kata metal depan nak bawa kapal terbang. Barang sikit Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Habis lagu dak haji. Nak lagu-lagu dia ni AJL. Guna jual lagu. Tak reti takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kata buat apa pula dia ni? Dah nampak mana ke dia? Bukanlah berdosa itu tidak, tapi romang sepanas. Romang sepanas. Tengok pada gambar Tok Guru di samping motor, jangan. Faham lagi? 3-4 orang Tok Guru jadi duduk atas samping motor. Allah beri hidayah kepada kita, maka walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Allah beri nikmat hari raya, nikmat berpuasa, nikmat tarawih, nikmat witir, nikmat membayar fidyah, nikmat membayar zakat fitrah. Bertakbir pada malam raya. Siangnya pagi sekejap panggil anak-anak duduk sebelum kita pergi sembahyang raya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bila takbir, malaikat datang membawa segala persembahan hadiah-hadiah bagi tuan rumah, dan iblis jauh sejauh mana suara kita sampai. Dah kita pun dia bunyi. Rumah kita orang Islam kalau belah Bukit Rayung ni, benda banyak bunyi malam raya. Takbir ke benda? Mengecur luar rumah, dalam rumah. Lagu mayat minta kuih kek. Minta mak kuih sepotong. Ya mati dah minta kek. Faham lagi ada makan ni. Pagi raya karaoke dah ayo. 4 darah duduk di tepi sungai. Orang Allahu akbar, Allah dia 4 ekor dara. Alah bala tengok. Nak makan ni? Pasal bengok ni lah. Kata wadah tu. Jangan kita pada tahu benda. Nak main-main lah. Jangan pada tahu benda. Tu benda tahu benda macam nak tahu benda tu. Allah Tuhan beri dah. Supaya kita jadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah, kalau tidak banyak sikit kita dapat ambil iktibar daripada ayat-ayat yang telah kita bacakan tadi. Tengok soalannya. Sebelum itu kita lancarkan tabung derma bagi menyiapkan anjung masjid yang masih berbaki. Kat mana anjung? Belah ni. Belah sini.
Muslim muslimat dimohon untuk menggerakkan tong-tong derma yang berdekatan. Jadi gerakkan tong, bukan yang ikat besi dinding tu. Kaki cokeh tu. Buat gerak-gerak dan letak. Jangan gerak saja. Gerak dan letak. Kita ada 4 hari lagi puasa 5 hari ke tak? 5 hari saja lagi. Malam ni matilah tidur dak nak sedekah dah esok. Orang tanya, ya Aisyah, Rasulullah ni dia berani dalam bulan puasa. Kata isteri Nabi, bulan-bulan lain dia suka bersedekah. Dan bulan Ramadan dia tambah lagi ganda-ganda suka bersedekah. Kerana apa? Kerana berkat. Bila mana berkat, barakah, ziyadatul khair, bertambah pahala kebajikan, bertambah kebaikan. Bakat-bakat letak. Nanti duit kita ni kita akan beli seming, beli kapur, beli batu, jadi situ jadi beranda belah ni. Kita duduklah kubur dah. Orang pijak tangga nak naik, cerah kubur kita. Tengah gelap cerah pula esok. Lohor orang pijak pula. Itu saham akhirat. Baik. Hak atas lu. Hukum wanita memakai gelang kaki berloceng. Hukumnya tengok, kalau pakai gelang berloceng di rumah, pakai depan laki dia, depan mak ayah dia, depan anak dia, makruh saja. Makruh bukan atas gelang kaki, makruh atas loceng. Loceng tu makruh jika berbunyi. Kalau loceng tak bunyi, ketuk dalam hilang tau. Ada tak bulat tu tinggal saja, kau butir dalam tu hilang dah. Tak bunyi. Orang panggil loceng tak bunyi, tak makruh. Adapun gelang kaki tak loceng atau loceng tak bunyi, harus, tidak ada larangan. Kerana tidak ada larangan pakai gelang pada kaki, tak ada larangan pakai gelang pada tangan, pada tekuk. Yang larangan pakai gelang kaki yang haram, lalu diselok kainnya nampak gelang kaki, dan bila berjalan di depan laki-laki ajnabi dihentak-hentakkan kaki untuk menarik perhatian. Hak ni larangan haram. Jadi puan kalau dia pakai di luar rumah gelang yang berbunyi tapi orang tak dengar, kerana dia tak lalu kat orang ramai, makruh baru hukumnya. Tapi kalau lalu kat orang ramai, khicing tu orang tengok, khicing orang tengok, terkecing orang tengok, maka hukumnya haram. Okey? Jadi makruh tu atas gelang, atas bunyi loceng tu tadi. Atas gelang kaki tak ada masalah, pakailah boleh 15 kilo pun. Dah kalau dia pakai gelang tak ada gelang kaki, tak ada loceng, cuma dia selok buat tinggi sikit kain biar nampak kaki dengan gelang tu, hukumnya haram kerana kaki itu aurat. Dah ke mana? Ikut Islam senang. Islam ajar ke mana? Berhias di rumah. Untuk suami kita berandai-andai macam orang Arab Morocco, 2-3 belah lapis ni, duduk di keting gelang. Tak apa untuk suamimu. Suami mari akak buat kacak gitu. Faham lagi. Tutup mula Quran. Puasa 6 seeloknya dilakukan berturut-turut atau boleh diselang-seli. Sekiranya kita dijemput kenduri sedangkan kita puasa 6, adakah kita perlu berbuka? Baik, 2 soalan. Puasa 6, puasa Syawal. Afdal berturut-turut 2 Syawal sampai 7 Syawal. 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Faham? 6 hari berturut-turut afdal. Dan boleh kita, dan harus kita nak selang-selangkan. Contoh selang 2 hari puasa, selang 2 hari puasa, atau nak selang 3, atau 36, atau 31, boleh belaka. Atau selang sehari ikut mana, asalkan semua dalam bulan Syawal. Mana paling banyak ganjaran? Berturut-turut 2 Syawal sampai 7 Syawal. Okey? Dia nak buat se dulu, lepas tu 3, lepas tu se, lepas tu 2, tak ada masalah. Selang se, boleh juga. Nak buat tawak warna, nak buat ujung kali ya, nang ujung 24, 25, 26, 27, 28, 30 Syawal. Tak ada masalah, asal dalam bulan Syawal. Okey? Orang panggil makan kenduri pula, orang ni tukang panggil pun, tahu dah dia ni puasa Syawal dipanggil juga. Dah mana ketahu dah dipanggil. Maka tengok, jika dia makan, maka tuan rumah jadi suka hatinya, maka afdal dia makan. Tapi kalau dia tak makan, tuan rumah jadi tak suka hati, tuan rumah tak kisah makan atau tak makan, hukumnya afdal diteruskan puasa. Ingat dah, bila dijemput kenduri, yang wajib, yang hadir itu bukan makan, yang wajib itu bukan makan.
Nah, Nabi kata falyatihi, kalau kamu dipanggil falyatihi, hendaklah kamu datang. Hadirkan diri wajib, makan tidak wajib. Jadi orang panggilkan kenduri lain sunat hadir. Kalau orang Jepun kenduri kahwin je wajib mari, tak mari berdosa. Faham lagi? Kalau tak ada uzur lah. Mari tu kira mari duduk, bukan mari makan. Kita pergi duduk je, hadirkan diri, tuan rumah jumpa kita cakap patah dua, dia kita balik tak makan, hukumnya sudah menunaikan tanggungjawab. Faham tak? Bukan syarat makan. Rumah kata Allah, kita panggil tak mau makan pula, sedih orang. Maka kita makan, kita batalkan puasa Syawal dengan makan. Pahala tak batal, puasa saja batal. Sebab apa? Pasal kita ikhlas nak puasa dah. Kita buka pun kerana uzur. Uzur mana? Uzur silaturahim. Faham? Soalan seterusnya. Kita semayang sunat Aidilfitri beriman. Kalau iman takbir lebih 7 kali, adakah kita kena ikut atau macam mana? Bagus soalan ni. Biasa tahun lepas ramai orang tanya. Tahun ni tak ada orang tanya. Ni baru tanya sekarang. Jadi orang boleh tupang ramai. Baik. Solat Aidilfitri 2 rakaat sama dengan Aidil Adha. Lepas pada takbir ihram, sunat takbir 7 kali. Pada rakaat kedua lepas takbir berdiri, sunat takbir 5 kali. Faham? Mula-mula takbir ihram, Tok Imam kata rapat sah, betul sah, pakai topeng. Tambah ni lah. Kena tambah lagi. Tok Imam pun Allahu Akbar. Takbir ihram, hak niat tu lah. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Habis baca ni doa kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berturut-turut. Allahu Akbar, Allahu Akbar 7 kali. Faham? Sunat makmum belakang ikut 7 juga. Dan sunat atau harus khilaf ulama antara satu takbir tu sunat bertasbih. Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh juga. Itu yang paling afdal. Tapi kalau berjujuk turut tadi boleh dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham lagi? Tapi kena berhenti sekejap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jangan habis. Faham? Berhenti sekejap. Tapi yang biasa kita dia amal tempat kita baca tasbih. Itu terbaik. Jadi makmum nak baca berapa? Makmum tengok mudang berapa. Masa masuk dalam sembahyang mudang berapa dengan imam. Dang serema ya? Maka serema sunat. Kita dang 5 je. Dang 5 je lah. Jangan buat 7 pula. Pandamu dia tak imam. Dia mari imam selepas dah 2. Dia baru akad takbir baru siapa. Faham tak lagi? Dia pergi buat 7. Tambah 2 kono. Dia buat macam gaya sunat tasbih. Macam solat tasbih. Pakai tambah. Tu reka mazhab dia. Dengar, kalau kita dang se je lah. Faham? Kita dang 6. Kita dang 7. Takbir yang ke apa? Yang kedua tadi. Imam naik 5. Kita lambat naik. Naik tu topeng budak jatuh. Faham lagi? Jadi naik tinggal 2 lagi. 2 je lah dengan imam. Faham? Kerana ada imam yang dia pergi tambah. Imam lah, makmum. Dia pergi tambah. Dia masbuk, mari lambat. Siapa tu imam yang ketujuh. Allahu Akbar. Faham? Dia sekali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Jadi kita nak tengok, nak suka. Tu kata orang duk ngadah kita, dia tengok drama. Acu ero nak kena cekik dia tu kopek, bersambung malam esok pula. Malam esok pula tengok. Siapa ketua duk layan tali besing, dak reti. Tahu tak? Bila mudang selesai lah. Tambah apa suara diri. Mazhab ni suara diri duduk situ. Kena nak buat gua ni. Itu boleh tahan tu makmum Tok Imam. Tok Imam ada kok. Tok Imam dak ngaji buka sini lah. Dia terlupa. Rakaat pertama patut 7 kok. Dak ingat terus baca Fatihah. Tambah rakaat kedua jadi 12.
Wah, kali ni. Oh, kena hebat tu. Ni viral masuk live tu. Jangan kau tengok kok live. Kok mana mari Tok Imam ikut terus mana pula tu bin. Tu bilan negara mana. Bang 12 tu. Nak. Hati-hati. Soalan seterusnya. Kita saya umur 19, masih punya ibu bapa. Wajibkah saya membayar zakat fitrah? Awak sudah ada semua pendapatan, sudah berdikari, ya, wajib bayar sendiri. Orang yang masih ditanggung kerana tidak ada upaya membawa diri, berdikari, maka dibayar oleh ayah dia. Anak kita umur 18 dah tapi tak mampu bekerja, tubuh jenis lemah gitu. Wajib lagi kita tanggung, wajib nafkah, wajiblah zakat fitrah. Bila kita dah tak wajib bayar zakat fitrah, bila kita seorang ayah tidak wajib lagi membayar nafkah anaknya ini kerana anaknya sudah mampu bekerja, maka anak itu sudah wajib bayar sendiri zakat fitrah. Okey? Saya biasa terbuka dengan dengar azan di radio. Kadang-kadang azan di masjid, kawan rumah saya azan lambat. Sahkah puasa saya? Dia dengar azan di radio, dia buka. Tapi azan di rumah kawan dia lambat. Tak kira lah mana-mana pun, asalkan yakin masuk waktu. Jangan dengan azan. Asal azan makan. Kan hancur dulu digombok 3 minit sebelum azan. Azan salah. Itu digombok di pada meeting. Dia baru ni budak tu kapal surau kapung sejam awal. Tapi tak viral pasal orang tak ramai duduk situ. Faham lagi? AJK Surah Al-Hikmah bagi tahu. Dia kata dalam kapung ni sejam awal bang. Sejam dia tahan. Dulu di Tanjung belah-belah ladang titiang nak pergi kaunter nak sampak. Kolang. Pukul 6. Dak konang ni makan dah orang. Orang gila bang surah. Faham lagi? Tahun 90-an. Allah. Orang tua kan. Kau jenis payah nak tengok jam kalender. Weh, belah-belah orang kau kena gitu. Yang jadi tahu gila tu Allah semua. Tak ada asyhadu tak ada. Allahu akbar. Allahu akbar. Ulama tu le. Tengok orang gila kaisah. Dah. Nampak? Kena yakin tu. Bila yakin, walaupun tak dengar bang, yakin. Dia yang paling tepat sekali bukan bang, bukan kalender, bukan takwim, bukan jam, bukan bedil. Iaitu matahari nampak sendiri dengan mata tengok. Kita duduk di patah barat tu, patah morik, podisa, pok kelang, matahari tergelang di kaki langit. Tak kita tak boleh, rasanya ada pokok. Tergelang bawah atap, dia kekek. Lagi daci nak langit. Laut tak ada belah kita, tak nak? Tetapi tidak wajib kita berdiri ramai-ramai orang kampung tengok matahari tergelam. Dalam fiqh kata memadai kita lihat takwim, kalender yang menggunakan falak disiapkan secara tahunan. Daripada kalender inilah kita tengok jam, daripada jam inilah baru kita azan. Orang azan bukan tengok matahari. Orang azan duduk luar tengok matahari. Dah. Dia tengok jam ke dia tengok kalender? Tengok kalender dulu. Apa hari ni buka? 7.15. Lepas tengok kalender, dia pergi buka mic. Dia tak bagi buka dulu. Bila dia nak buka? Tengok kalender ke tengok jam? Kalender tengok dah 7.15. Dah tahu 7.15 tengok jam pula tak? Bila tengok jam 7.15 apa dia? Bang tak? Jadi kita yakin dak bangi 7.15 memang sudah masuk. Dak bangi sah kita berbuka. Tapi kalau bang dak betul bang awal, batal kita berbuka. Tapi kita ni tidak dapat keyakinan. Bila dengar bang pelik bunyi bang ni, tak usah buka ya, berhati-hati. Bang hak kita kenal dah, tak apa buka. Segi pelik. Pasal hak dalam kopi dalam telefon kita bunyi dah, hak mau kari kawan kita dok lagi. Takut ada masalah. Kerana sunat tunggu dulu. Takut rosak. Jangan buat gaduh. Sehari kita boleh puasa. Waktu solat saya terniat macam ini. Saja aku solat zuhur imam pada mereka 4 rakaat kerana Allah Taala. Boleh ke? Boleh. Kalau mu imam. Allah aku sembahyang pada maghrib imam kepada mereka. Boleh.
Tidak ada suatu pun yang hadis menyebut cara sebut imam berjemaah yang betul. Dalam hadis kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, amalan ini yasihhu binniyat, sah dengan niat, dan kita takyin, kita tentukan apa yang kita sembahyangkan. Kita imam. Batu dalam kitab fiqh biasa dia tulis contoh aku sembahyang pada maghrib imam. Nampak? Tapi kita nak buat mana lain boleh ke? Apa makna imam? Imam bahasa Arab, bahasa Melayu ketua, lagi pemimpin. Allah, aku sembahyang pada maghrib ketua. Boleh? Allah, aku sembahyang pada maghrib pemimpin. Boleh? Tak nak lagi? Nampak? Macam akad nikah Aku nikahkan akan nikah, boleh? Saya nikahkan akan kamu, boleh? Nampak? Diri ini boleh kau. Nampak? Nah, ana saya. Bang, sah belaka. I nikahkan akan you. Sah. Tapi orang dah buat gitu. Nampak? Jangan lari maksud. Lari maksud tak boleh. Macam kita makmum, aku sembahyang pada maghrib makmum, boleh. Aku sembahyang pada maghrib berjamaah, boleh. Aku sembahyang pada maghrib jamaah, boleh. Aku sembahyang pada maghrib beramai-ramai, boleh. Aku sembahyang pada maghrib berkumpulan, boleh. Aku sembahyang pada maghrib crowded, ramai-ramai, boleh juga. Soalan seterusnya, bila kita ambil wuduk bagi wanita itu sekbeng tepi telinga, adakah basuh satu helai rambut itu yang panjang masa mengambil wuduk bagian muka? Ya. Allah kata faghsilu wujuhakum, basuhlah semua muka kamu. Maka apa yang ada di muka termasuk segala bulu muka wajib basuh ketika basuh muka, tidak ketika basuh yang lain. Bulu kening wajib basuh, bulu mata wajib basuh, bulu misar wajib basuh, bulu kumis wajib basuh, bulu janggut wajib basuh, bulu sekbeng wajib basuh. Apa yang ada dalam hak muka. Mana muka? Kalau daripada tepi ni, anak telinga ni ke anak telinga ni semua muka. Kalau atas ke bawah, ni tempat terbit rambut ni. Ni tempat terbit rambut. Ni start ni muka. Sampai mana? Panjang. Dagu kita ujung hot tengah. Jangan depan, ni bawah ni. Balik kanan tengok cermin, buat belakang. Terima. Dah. Ambil magic, hot pemenang. Toreh ni. Jangan turun gini. Toreh kot biar gini. Yang nampak ni. Turun gini, potong kat atas sekbeng ni. Turun ke anak telinga, baru turun ke biar. Toreh, baru tengok lah sini muka. Suruh bini ambil gambar, ni muka. Faham tak? Jadi potong sini, dalam ni sekbeng, ropuang. Faham? Wajib tak basuh? Wajib basuh Yang tak sah tu, dia ambil sekbeng ni masa nak ambil uduk, dia akak buah atas telinga. Dia ambil basuh muka. Hak bulu sekbeng atas muka pipi, dia akak buah atas telinga, tak kena air, tak sah basuh muka. Betul tak? Jadi ropuang, jangan akak bulu atas pipi, buah atas telinga. Bak membasuh kat lagi, tak kena atas tu. Faham? Kena sini saja. Ataupun nak molek, pendek, guting. Situ ulama kata tak sah sebab tu. Sebab apa ada orang anti hadis? Dia orang kafir ni bagai-bagai. Nabi jalan dengan sahabat, Nabi ambil satu kayu, Nabi toreh. Ini Islam, jalan yang benar, jalanku. Dan Nabi toreh banyak cabang kiri kanan. Ini jalan sesat ke neraka. Ini anti hadis, ahli neraka. Kerana dia kafir kekal selama-lamanya. Ingat orang golongan anti hadis, kita kena suruh dia bertaubat. Dan kalau dia tidak bertaubat, kita kena tampal nama-namanya di masjid-masjid. Supaya orang tahu bila dia mati, orang tidak semayangkan mayat dia. Sebab kalau kita pergi semayang, haram, dosa besar. Faham lagi? Kerana dia kafir. Orang kafir boleh tak semayang mayat orang kafir? Tak boleh. Mana-mana ada ajaran sesat, yang kufur, yang murtad, suruh bertaubat. Buat rombongan pergi rumah dia. Faham? Atau surat dan sebagainya. Tak gigi, letak nama-nama mereka di masjid surau supaya mereka mati, kita tidak semayang. Faham? Dan kita tak boleh benarkan tanam di kubur orang Islam. Kenapa? Kerana anti hadis
kafir, keluar daripada agama Islam, kekal dalam neraka dulu kini selamanya. Bukan saya fatwa, itu keputusan seluruh ulama dunia. Beruk yang disumpah zaman Nabi dulu tu keturunan sama ke dengan beruk sekarang? Beruk pun tanya aku juga. Baik, ada satu kampung namanya Ailah di dekat Palestin, dekat utara Sinai, katanya setengah riwayat. Jadi Allah haramkan atas umat Nabi Musa AS yang beriman dengan kitab Taurat bekerja pada hari Sabtu. Hari Sabtu Allah haramkan kerja, hari beribadat. Tapi umat gitulah, bila Nabi dah tak ada, nyereka macam-macam. Faham? Hari Sabtu ni Allah uji ikan banyak. Negeri ni tepi laut. Ikan banyak di muka kuala. Jadi rugi bincang-bincang tak kira. Kalau kita tak kerja hari Sabtu, jeng banyak hari lain tak banyak gini. Hari Sabtu je banyak ikan macam orang darat je hari Sabtu ikan. Nak turun bandar. Faham? Jadi akhirnya reka gini tak apa, kita jangan takak hari Sabtu. Kita ubah buka hari Jumaat. Akak buka hari Ahad. Jadi hari Sabtu dia duduk sejik mama. Ikan faham buka. Nampak tak? Dia punya taktik. Macam ni hellah. Tipu semua, betul tak? Tipu kak, tipu bank, tipu tanah saka, erong semua. Tipu keling mileage, tipu hotel jabat keling, tipu benda pasca, faham lagi? Tipu negara jual motang, cara motang, jual duku, cara duku lebong. Ni. Dia kata kita hari Sabtu dia dah buat benda. Kita berbuka hari Jumaat. Kita akak hari Ahad, jadi hari Sabtu kerja tak? Tak. Penuh boleh ikan. Allah supah jadi beruk. Betul lopak habis jadi beruk. Faham? Deraka ke Tuhan, nganjing ke Tuhan. Tak? Turun laknat Allah, jadi kera. Kunu kiradatan khashiin, jadilah kamu semua mereka itu kera-kera daripada orang, jadi kera terlepak-lepak dalam keadaan tersangat hina. Adakah kera-kera ni yang ada sekarang tu daripada Yahudi ni? Menurut pendapat jumhur mufassirin, kera itu 3 hari saja hidup. Faham? Dan balik di rumah, dan jumpa dengan bini lepak. Faham lagi? Itulah cerita dia lebih kurang. Kalau nak panjang kita tak jawab soalan orang lain. Soalan seterusnya, kalau rasa macam tak sah je mandi junub, macam mana tu ustaz? Adakah ia dari syaitan? Tapi bulan puasa mana ada syaitan? Kalau rasa tak sah, basuh molek, basuh tak betul. Kalau semayang jadi anyuk, tu bukan syaitan dah. Dia hak kaca kita ni dua. Nafsu syaitan Jadi Allah tolong ikat syaitan. Kita kena tolong ikat nafsu. Faham lagi? Allah tolong ikat syaitan. Wasudifati syayatin. Allah diikatkan syaitan. Jadi musuh kita dalam ibadah dua je hak kuat. Satu syaitan, satu nafsu. Dan Allah tolong ikat mu tolonglah ikat satu. Apa dia? Nafsu kita yang ikat. Ikat mana tali? Puasa tu. Puasa yang betul, nafsu terikat. Puasa lebang, nafsu menang. Faham lagi? Soalan dah Tuhan ikat belaka tak boleh. Dia tanya pula, apa Tuhan awak semua lah. Kalau gitu bulan surga selalu amal-amal senang. Saya turun ke dunia bulan surga selalu amal-amal. Betul tak? Tak banyak cerita. Saya teringat semua dosa kita masa lalu. Adakah makna dosa saya, daubat saya tidak sudah diterima dan macam mana? Begini, orang yang ingat dosa semua yang dia pernah lakukan, itulah orang yang Tuhan sayang. Orang yang Tuhan tak suka, orang yang Tuhan benci, dia tak ingat dosa dia. Dia ingat baik dia. Faham lagi? Kita ada dua, orang yang ingat dosa dengan tak ingat dosa. Tak sedar diri dia panggil. Faham? Orang tu ingat semua dosa itu tanda Allah sayang. Faham? Ni dah ingat dia berasa kejuruh. Buat baik dia ulang mau kabar orang, tunjuk orang. Waktu lah ni orang mabuk buat kebajikan dan tunjuk orang. Orang putih panggil show off. Dia kalau orang-orang yang benar-benar bimbang, takut-takut
gangguan pada masalah riak dan sebagainya, dia akan kurang bergambar dan sebagainya kalau beri bantuan dan sebagainya. Kita ni siapa ke kotak khema pun gambar dia ni. Kalau malam tadi Lailatul Qadar tapi kita terlepas tak bangun, apa yang perlu kita buat untuk motivasi diri dengan berbakti Ramadan yang ada? Bulan Ramadan kalau kita beramal bukan malam Lailatul Qadar, malam biasa, sama tak dengan bulan lain? Tak sama. Bulan lain kalau kita beramal untuk Allah, sama tak dengan tidak beramal? Tak sama dah mau beramal. Kita beramal bulan Zulkaidah, tak, dengan banding orang tidak beramal malam tu, lebih tak kita? Lebih. Dah mu beramal pada bulan Ramadan yang bukan malam Lailatul Qadar, sudah lebih daripada bulan lain. Nampak? I'malu, beramallah, tak susah. Nah, Lailatul Qadar satu malam kita dapat kelebihan, 29 malam yang tidak ada kelebihan Lailatul Qadar, kita tetap memburu kelebihan. Nah, soalan seterusnya, adakah wajib zakat daripada pendapatan gaji bulanan? Menurut mazhab Maliki, wajib bayar zakat pendapatan. Ayah jual tanah 15 tahun dulu dan telah meninggal 10 tahun lepas. Pembeli tidak jelaskan bayaran hingga sekarang. Tidak ditukar, masih lagi nama ayah. Apakah cara terbaik buat penyelesaian? Tolong. Ayah saya telah menjual tanah 15 tahun yang lalu dan telah meninggal 10 tahun lepas. Pembeli tidak jelaskan lagi bayaran. Dia kata sudah jual tapi belum bayar. Macam mana jual? Tak faham. Sudah jual tapi belum bayar. Jual beli hutang. Hutang. Tak bayar tidak boleh ambil balik. Okey? Tak bayar, waris ambil balik. Nampak? Ambil balik, jual ke orang lain. Nama boleh tukar? Tak bayar. Boleh juga? Tak boleh. Ya, nama ayah. Kalau bayar dah, nama tak tukar lagi pun jadi milik pembeli. Kena ingat, undang-undang Islam didulukan atas undang-undang dunia. Undang-undang dunia tulis dah nama, digeram. Tukar dah nama, bayar dah lagi, tak milik lagi. Faham lagi? Dalam undang-undang Islam, nama undang-undang dunia nama sudah tulis. Tapi hak orang lain tak dapat. Contoh, kita tipu anak dara kita main dengan orang bank, bubuh nama kita di akaun bank dia. Buang nama anak dara. Undang-undang dunia siapa boleh? Nama hak ada tak? Undang-undang Allah, hak anak dara tetap sampai kiamat. Maka masuk neraka. Kena faham baik. Apakah amalan yang boleh mengundang rahmat di sisi Allah Taala? Allahu Rabbi, banyaknya. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Kan ada pula kata hadis daif tu. Mari rumah lu ngaji hadis. Hadis daif. Kenapa orang ni lah ni ramai pakai hadis tak ni lah dalam Facebook. Rahmat ni apa? Kasih sayang Allah. Kita berdoa, kita berzikir, kita bertahlil, kita berselawat, kita bersedekah, kita bersemayang. Itu semua itu mengendap amal-amal yang menarik rahmat, kasih sayang Allah. Hubung silaturahim, nampak, islah sesama manusia. Kita buat ihsan dengan anak beranak, dengan anak isteri kita. Itu semua itu mengundang rahmat. Buatlah apa saja. Bagaimana cara mengangkat hadas yang kecil? Berwuduk tu dah. Dipanggil angkat hadas kerana hukum hadas itu terangkat bila kita berwuduk. Hadas ni amrun i'tibariyun yaqumu bil a'dha yamna'u sihhata nahwi salah. Hadas ni bila dia ada pada badan kita, dia menghalang daripada sahnya kita nak bersemayang. Bila kita dah ada hadas yang menghalang, maka kita niat saja aku mengangkat hadas. Maka hukum yang menghalang sah semayang itu terangkat. Itu makna angkat hadas. Bahasa pendek berwuduk. Kalau hadas itu sikit saja ada, kalau wuduk hadas kecil. Kerana hadas kecil, hadas kita hanya ada pada muka, pada tangan, pada kepala dan pada kaki. Anggota yang wajib. Hadas besar ada pada sekalian badan. Soalan seterusnya. Sebahagian daripada ayam kedai haiwan apakah yang boleh nampak malaikat dan syaitan? Kata setengah ulama, hanya malaikat, hanya haiwan yang disebut namanya dalam hadis saja nampak.
Sehingga ulama kata semua haiwan nampak melainkan manusia. Tapi yang kuat yang ada nas. Anjing, unta, kambing, ayam. Betulkah kalau nak masuk dalam hutan atau pergi ke laut atau mendaki gunung ada cara untuk mengelak gangguan daripada makhluk halus? Kenapa kalau tengok dokumentari orang kafir tak kena gangguan pun makhluk halus? Lah hatu sama hatu ganggu apa? Faham lagi? Ya, usik ni hamba-hamba Allah supaya mereka terpedaya. Jadi apabila diturunkan Nabi Adam AS, Allah halaukan jin-jin yang hebat-hebat besar ni ke gunung-gunung, ke tasik-tasik, ke laut-lautan. Faham? Kalau tidak, huru-hara kita duduk kapung. Yang ada kapung tu, kacau-kacau biar kubur, duduk ngosek-ngosek tu, itu cucu jin je. Faham? Bukan hak hebat-hebat. Kerana itu Nabi pesan kalau kita nak pergi ke hutan, nak turun ke lembah-lembah yang tak ada orang, nak pergi ke bukit buka, faham lagi? Baca doa perlindungan daripada jin. Itu sebab dia. Antaranya Allahumma inni a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa ayahduruni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan segala kalimah ucapan-ucapanmu yang sempurna daripada segala makhluk-makhlukmu yang aku ada dalam hutan, dalam bukit ini. Kejahatan-kejahatan mereka. Kalau makhluk baik tak apalah. Arnak dan sebagainya tak. Kalau jahat, dengan ular tedung sela, dengan seladang, dengan rimah kor, rimah belang, rimah ketok. Ataupun jin-jin ni yang daripada kalangan syaitan hak jahat, jangan mari dekat aku. Aku lalu kat ni, dia lalu kat pokok tu tak apa. Aku bukit ni, dia bukit tu. Nak suruh halal semua tak boleh kapung dia. Itu doa. Tapi kita tak baca doa itu. Kita pergi minta dengan tok. Tok mana? Umbi pokok cengar. Tok, cucu tu pang lalu. Nak kan ni dah cerdik. Minta ngepusu, ngumah anak-anak. Nak kan ni. Bagaimana seorang itu menunggu waktu buka dalam beberapa minit, dia tertidur sampai pukul 9, 10 malam. Sah tak puasanya? Sah. Walaupun dia terkejut buka esok. Ni kejut pukul 9 ya. Dia nak ngatuk sangat, nak buka puasa 6.30, dia tidur kejap. Bangun pukul 7 suku malam esok. Lapar. Dia makan semua atas meja. Lagi tak? Pokoknya tidak batal puasanya. Cuma puasa dia yang kedua tidak sah. Kerana tidak ada berniat. Mereka dia sudah berniat sebulan pada awal yang pertama. Soalan seterusnya. Apakah ada cara untuk keluar daripada solat ketika terbuang angin atau lupa nak ambil wuduk? Caranya, hendaklah kita keluar terus. La maliki yaumiddin. Tubik angin. Berhentilah. Jangan. Iya kan nak wuduk haram. Sambung. Tak boleh. Walaupun batal wuduk. Kerana yang kata haram itu haram menyambung perbuatan sembahyang dalam sudah berhadas. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Letak tangan bangun keluar. Tengah sujud Allah subhana rabbiyal a'la. Jangan sambung 2 kali lagi. Terus akak kepala keluar. Tak payah kata Allahu akbar, tak payah. Faham? Itu untuk orang sembahyang seorang, untuk orang sembahyang jadi makmum. Di mana saja keluar angin atau sedar keluar air kecil tu tahi, batal dah wuduk, keluar segera. Jangan sambung, faham? Cuma yang beza imam saja. Imam semua tempat keluar segera melainkan rokok dan sujud. Kalau dalam rokok jangan keluar segera. Tengah-tengah rokok tu imam teringat dah mandi junub. 2 kali je mau. Dah ingat mandi junub. Maka jangan keluar segera dalam rokok. Jadi siang makmum tunggu dalam rokok. Kena kata Sami Allahu liman hamidah, di maaf. Orang pun bangun mereka tak? Bila nampak dah imam pun keluar. Dalam sujud Allahu akbar, aluh itu imam ni. Faham lagi? Tubik angin aluh. Batal dah wuduk tak? Kena kata Allahu akbar baru bangun. Jangan dalam duduk lari. Siang ke makmum duduk gitu. 10 suku dah Allah nak akak pergi kepala. 2 jam lebih dah orang ni akak. Takut batal? Soalan seterusnya.
Kita benda ni. Bolehkah Ustaz tolong bagi dalil tentang malam Lailatul Qadar jatuh pada 10 malam terakhir yang mana akan jatuh pada malam yang ganjil? Seluruh Ramadan kemungkinan berlaku Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tidak berlaku pada bulan Dzulqa'dah, bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil tidak. Tidak berlaku bulan Syaban, tidak berlaku bulan Zulhijjah. Hanya berlaku pada bulan Ramadan. Sekalipun satu Ramadan, ya. 2 Ramadan, ya. Itu pada masalah harus. Okey? Cuma afdal, mana lebih afdal? Afdal ialah yang lebih kerap. Yang lebih kerap kita pun tak dapat tahu. Ada orang yang dia nampak satu kali sekali seumur hidup dia nampak Lailatul Qadar. Keyakinannya. Ada orang dia dapat Lailatul Qadar setiap tahun tapi dia tidak perasan. Faham lagi? Cuma Nabi beritahu. Nabi banyak hadis 10 yang akhir. Dah, Nabi ikat perut, ikat kaki, ikat pakaian, maksudnya duduk sejik. Nak banyakkan ibadah kerana Lailatul Qadar. Jadi bila kan itu ittiba, ikut Nabi. Nabi lebih arif. Soalan seterusnya. Kenapa kita menghadap kiblat sebelah barat, Ustaz? Kalau negara yang dekat dengan Mekah kiranya kena hadap belah barat ke walaupun Mekah arah yang dekat timur? Tolong bagi dalil ya. Kena hadap belah barat ke macam mana? Baik. Dia kata kalau kita hadap ke ni sekarang masjid, hadap kiblat kan barat belah nu. Sini kalau street nu Kanada, street nu Amerika, New York, street ni, street masjid ni. Apa menghadap ke barat? Bukan menghadap ke barat. Nampak? Kita menghadap ke arah Masjidil Haram yang di sana ada kiblat umat Islam. Kaabah bukan kiblat. Kaabah itu tanda bagi kiblat. Kiblat ini arah. Arah kita berhadap. Ni kiblat. Mana kiblat? Mana kiblat? Jadi sebelum ada Kaabah, kiblatnya di situ juga. Kiblat ini arah. Bukan Kaabah. Kaabah tu nanda. Nanda apa nak? Nanda. Nanda dia. Bukan dia tu kiblat. Penanda untuk senang jadi mudah arah seluruh dunia. Jadi kalau kita lah duduk di sini Malaysia, sini ini Kaabah Mekah, ini barat Amerika Utara. Kita seolah-olah menghadap ke barat. Faham? Tidak menghadap ke barat, kita menghadap ke arah Kaabah, kiblat kita. Kalau orang duduk di sebelah sana lepas pada Kaabah, benar. Kalau kita ikut straight gini, lepas pada Kaabah, Mesir. Lepas Mesir, Tunisia, Algeria, Libya, Maghribi, Chad. Semua ni di atas utara Afrika menghadap ke timur pula. Dah menghadap kena dah, kerana Kaabah duduk tengah ni. Faham? Batu kita pergi di Mekah, tengah-tengah masjid ada Kaabah. Orang ngadak lek ni, ngadak sini. Orang lek nu ngadak ni nu. Kan datang kita. Mana kalau kita beli hitam depan kubia Kaabah, tengok tak kaku. Tengok tak kaku. Padahal ngadak Kaabah. Faham lagi? Kaabah tu arah kiblat. Soalan seterusnya. Kita ada masa sikit lagi. Macam tadilah kalau dah habis kuliah dia tak bagi. Benda juadah berbuka dah. Kita akan berhenti dalam pukul 7.45. Apa suruh jepuk. Sekiranya kita terbatuk masa baca Fatihah dalam sembahyang fardu, gua ni nak buat. Dengar baik-baik. Bila batuk, adakah batuk itu mengganggu bacaan? Tak. Teruskan Fatihah. Contoh, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu. Tersambung, ada masalah. Sebab dia batuk tidak pada huruf, tidak pada kalimah. Sudah habis bacaan. Yang kena ulang batuk dalam kalimah, batuk dalam ayat. Maliki Yaumiddin. Mana boleh ada ding gitu. Maka kena ulang balik Maliki. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak boleh. Putus. Kena baca balik Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hacing. Tak ada masalah. Faham? Tak ada masalah. Bolehkah kita niat iktikaf ketika ada dalam solat? Boleh. Tapi oleh kerana keluar pada khilaf ulama yang melarang, tak sah niat dalam iktikaf. Bahkan niat puasa pun ada ulama kata sah. Tengah rokok, niat puasa esok selalu. Faham lagi?
Tapi jangan niat itu dalam takbir, tak sah dengan sepakat. Apakah kafarah suami isteri bertubuh dengan sengaja di siang hari di bulan Ramadan? Kafarah itu dikenakan suami atau keduanya? Kafarah bertubuh siang hari iaitu berbuka dengan jima. Yang kena kafarah syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut berpuasa suami saja. Isteri yang wajib hanya 1 hari qada. Suami wajib, kau yang muktamad 2 bulan turut-turut kafarah, lepas tu puasa pula sehari qada. Jadi 61 hari. Dah apalah ambil 60, tak apa dah ambil kau lain. Okey dah. 2 bulan berturut-turut. Lengah dah. Lengah. Walaupun bini kita punya pasal. Rapang punya pasal, kita kena 60 hari. Tak? Dia punya angkara 1 hari saja. Betul tak? Memang banyak dia punya pasal. Bulan lain tengok dia buat liak kalau kita panggil. Betul tak? Dia buat kerah je. Lejah, seni, selema, ketung buat kerah. Tak mari. Bulan ni, bulan Ramadan tu ujian Allah. Orang ada bini, betul tak? Nyewak lalu cabut kain depan kita. Dia mandi dah ingat bawa tuala. Lalu berlari lanjang bulat apang kita masuk bilik. Kita pula perut lapar dak nyahu. Apa lagi? Dah balik nyahu ke 12. Ramai orang puasa Ramadan tapi tidak solat. Apakah puasa diterima? Sedangkan tiang agama itu dia solat ditinggalkan. Bila tidak ada tiang, macam mana kita nak letak perisai? Apa perisai? Puasa. As-siyamu junnun. Faham? Nabi kata puasa itu adalah jun. Jun itu maknanya junnah. Maknanya perisai. Maknanya dinding. Karena kalau rumah, dinding itu puasa. Yang penting tiang tu, bing dia. Tak ada tiang, tidak ada dinding. Boleh pasang dinding aja, tiang lampu bubuh? Tak boleh. Tak mandi hadap besar ingin masuk waktu subuh, sah atau tidak puasanya? Tengok, hadap besar tu sebab apa? Kalau sebab haid dan nifas, tidak sah. Tapi kalau sebab janabah, sah. Semalam jima, lewat bangun, sedap hangat tidur, 6.40 bangun. Dalam keadaan suami isteri berhadap besar, junub, sah berpuasa jika berniat pada waktu malam. Tapi kalau haid, dia merosakkan puasa. Soalan seterusnya. Seorang bersahur berpandukan jam rumahnya menunjukkan pukul 5 pagi. Dia sudah makan, didapati jam sudah mati. Bila dia bangun berkelasir, sudah cerah pukul 10 pagi. Jawabnya, jika dia itu dalam asalnya pada waktu malam dan dia tidak ada dalil-dalil menunjukkan waktu siang, lalu dia tersalah makan hingga sekalkan belum subuh, itu dimaaf. Tapi kalau siang hari dah tak buka pintu, hukumnya batal puasa. Faham lagi? Apakah hukum jual makanan yang dimasak siang hari pada orang Islam yang tidak berpuasa? Hukumnya harus. Kalau orang itu tidak wajib berpuasa. Orang Islam yang siang hari tak wajib puasa boleh? Kanak-kanak wajib tak puasa? Tak wajib. Harus kita jual nasi. Orang puan uzur wajib tak puasa? Tak wajib. Harus kita jual nasi. Orang laki-laki perempuan yang dewasa musafir wajib tak puasa? Tak wajib. Harus kita jual nasi. Atau mereka ini orang-orang yang sangat tua yang tidak mampu lagi berpuasa, wajib tak puasa? Tak. Mereka wajib bayar fidyah. Harus kita jual nasi. Faham lagi? Jadi yang haram jual nasi, jual kepada orang yang wajib berpuasa, mereka penting puasa. Hak ramanya hak ni lah, hak beli nasi tengah hari. Jadi kebanyakan jual nasi tengah hari ni haram, dosa besar. Dan untung yang dia dapat melayakkan dia masuk dalam neraka Allah. Kerana Nabi kata kullu lahmin nabata min suh fannaru aula bih. Setiap badan yang besar kerana makan daripada jual beli yang haram, maka layak ke neraka, go to hell. Soalan yang kedua sebelum akhir, ketiga lah, saya habis sampai 22 dah. Ada baki lagi ni, kita jawab pada kali yang lain. Ada lebih, dalam lebih kurang 30 soalan lebih. Apakah perkara yang mesti kita buat ketika berpuasa di bulan Ramadan untuk mendapatkan ganjaran pahala? Allahu Rabbi. Bulan Ramadan ni bulan apa? Bulan gandakan amal yang di bulan lain. Bulan lain lah bulan kita beramal. Bulan lain kita bulan puasa sunat. Bulan lain bulan kita sembahyang sunat. Bulan lain bulan kita baca Quran. Bulan lain bulan kita sedekah. Betul tak? Bulan lain bulan kita berzikir. Bulan lain bulan kita selawat. Dan bulan puasa, apa yang kamu buat bulan lain tu tambah ganda. Itu maksudnya. Bulan lain kita baca 2 muka ayat Quran sehari. Bulan ni kita baca 1 juzuk. Bulan lain kita tahajud 2 rakaat setiap malam. Bulan ni kita buat 10 rakaat. Bulan lain kita nak apa benda ni?
Kita sedekah 2 riyal sehari je pergi ke masjid. Bulan ni kita buat 20 riyal sehari. Faham? Bulan ganda amal. Soalan seterusnya. Orang puasa rasa sangat dahaga, kemudian dimasukkan air batu ke dalam mulutnya untuk mengurangkan dahaga, lalu tertelan. Adakah batal puasanya? Batal lah. Yang tak batal tu orang main baling-baling batu masuk dalam mulut dia. Ni masuk air bulan mulut tu tertelan. Dalil Nabi kata siapa yang berwudu berlebih-lebihan ketika madmadah dan istinsyak. Kita ambil wudu sunat tak qama. Sunat qama. Nabi kata kalau qama ketika puasa jangan berlebih-lebihan. Kalau tertelang batal. Tapi kalau dia buat qama slow je qama masuk air ke hidung slow, termasuk juga maaf. Nampak Nabi kata baligu fil istinsyak, ndaklah kamu nebeng sikit isap air ke hidung masa wudu illa an takuna shaima, melainkan bahawa kamu sedang berpuasa. Apa maksud dia? Kalau sedang puasa jangan tubalig, jangan nebeng, kan panggil, jangan doa-doa slow-slow. Tapi itu perbuatan perintah syarak, masuk air ke hidung kerana berwudu. Agama suruh. Mu air batu bolang mulut, agama suruh tak? Tak, maka tertelan batal. Tak tertelan makruh. Boleh tak orang pernah tinggal solat bayar kafarah dengan memberi beras kepada fakir miskin? Ni lebih ke ayaki. Dia tinggal solat, dia nak bayar kafarah. Mana ada kafarah tinggal solat? Kafarah puasa, kafarah jima', kafarah dam haji. Itu adalah. Dia nak bayar kafarah dak sembahyang, dak puasa, boleh beri kepada orang miskin, tak ada. Dia fidyah kalau kita ni tak mampu puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tua dah, dak gak cetong dah nak puasa, dak larat dah nak puasa. Kalau puasa rebah penyembang, tua sangat, 95 dah umur, bini 94 dah. Mereka ini tak larat, tak boleh puasa dah. Maka harus mereka makan minum kerana tak berpuasa. Dah kata mana? Bayar atas hari secupak beras, beri pada orang miskin. Nampak? Mereka ni, hak tak larat puasa ni, kalau berlaku jimak sekalipun, tak wajib juga puasa 2 bulan tu. Kita orang gagah macam kita muda gini, kita jimak siang hari, kita kena puasa 2 bulan. Tak boleh bagi beras. Faham? Tak boleh kita orang gagah. Tapi kalau orang tua, laki 80, bini 70, yang berlaku jimak, boleh puasa, dah gerak dah. Gerak jimak je. Tidak guna puasa dah. Jadi tidak ada syahraini mutatabi'aini, wajib fidyah. Tapi mu nak bayar fidyah dengan sebab apa? Orang yang pernah tinggal solat. Kalau orang tinggal solat tidak bayar fidyah, itu pendapat yang muktamad 4 mazhab. Ada pendapat itu kaul dhaif dalam mazhab. Faham lagi? Saya dok royak ni kaul muktamad, kaul yang kuat, kaul rajih. 4 mazhab tidak ada fidyah dalam bab masalah sembahyang. Fidyah hanya masalah puasa. Ingat kalau ada mati ayah kita ada berhutang puasa, ada hutang puasa 2 hari contoh, kita waris ni ada 2 pilihan. Kita nak tolong qada pun boleh, sesah ayah kita, atau kita bayar fidyah daripada harta ayah kita tinggal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dipertemukan pada kali yang lain. Allah manfa'na bima 'allamtana, 'allimna bima yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma bi barakati syahrika syahri Ramadan nas'aluka an tarzuqana sihhata fid din wad dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.